حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dan bersemangat dalam pengajian hadis kita pada hari ini. Seperti biasa, saya mulakan program pengajian My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan kita ini dengan bacaan satu hadis, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita meninggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu daripada kebaikan seseorang yang dilakukan dalam Islam itu adalah dia meninggalkan perkara yang sia-sia. Jadi tuan-tuan puan-puan, hendaklah kita tinggalkan perkara yang sia-sia. Jangan kita terlalu banyak fokus kepada perkara yang sia-sia. Kita bimbang ianya adalah tanda-tanda seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Allah Ta'ala mula menjauhkan kita kerana kita sibuk dengan perkara yang sia-sia. Baik, ini adalah hadis yang akan kita mulakan. Seperti biasa bersama dengan saya, Ustaz Husaini. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Doktor sihat ke? Masya Allah, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saya teringat hadis yang doktor baca meninggalkan perkara yang sia-sia tu. Masya Allah. Kadang-kadang kita teringat bila mana solat Jumaat tu. Banyak kita buat perkara sia-sia. Time tu nak main telefon dan sebagainya, doktor. Masya Allah. Baik, terima kasih ingatkan saya, doktor. Terima sama-sama. Sama-sama. Baik. Seperti biasa, kalau tuan-tuan masih lagi ingat, perbincangan kita sebelum ini banyak menyentuh tentang beberapa perkara, termasuklah sikap orang Yahudi yang berhadapan dengan Rasulullah dan sebagainya. Maka pada hari ini kita akan masuk kepada elemen sejarah juga sikit, iaitu berkenaan tentang isteri Ali Imran, iaitu isteri kepada keluarga Imran ni sendiri, iaitu Imran yang mana dia telah bernazar, dan kisah ini dinukilkan di dalam surah Ali Imran. Sebelum kita bincangkan mengenai hadis yang berkaitan, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita lihat mushaf Al-Quran, kita belik muka surat yang ke-54, suratul Imran ayat 35 dan 36. Melihat panduan dan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah, andai tuan-tuan perhatikan ayat yang dibacakan oleh Ustaz Husaini tadi, ayat tersebut menceritakan tentang perlakuan nazar ataupun nazar yang dilakukan oleh isteri kepada Imran, yang mana dia bernazar agar apa yang ada di dalam kandungan dia ni akan diberikan ataupun muharraran, menjadi hamba kepada yang mengabdikan diri kepada Allah. Bererti dalam ayat ini dia menceritakan tentang ibadah ataupun perlakuan yang dilakukan oleh
para masyarakat yang terdahulu, maka dalam hadis juga ada menyentuh juga tentang nazar. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan hadis yang kita pilih pada hari ini berkaitan dengan nazar juga. Hadis ini diriwayatkan daripada seorang sahabat yang namanya Thabit bin Dhahhak. Jarang kita dengar nama ni. An Thabit bin Dhahhak qala nadhara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yanhara ibilan bi buwanata fa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni nadhartu an anhara ibilan bi buwana faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyah yu'bad qalu la qala hal kana fiha 'aidun min a'yadihim qalu la qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aufi binadharika fa innahu la wafa'a linadharin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam. Daripada Thabit bin Ad-Dhahhak, beliau berkata pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki telah bernazar untuk menyembelih unta di satu tempat di Buwanah. Maka kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan dia berkata kepada Nabi, sesungguhnya aku telah bernazar untuk menyembelih unta di Buwanah. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, adakah di situ terdapat berhala jahiliah yang disembah? Para sahabat berkata, tidak wahai Rasulullah. Baginda bertanya lagi, adakah di situ pernah diadakan hari perayaan jahiliah? Para sahabat berkata, tidak wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda kepada lelaki tersebut, penuhilah nazarmu, sesungguhnya tidak boleh memenuhi nazar dalam perkara maksiat kepada Allah dan juga perkara yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Perhatikan hadis ni sebenarnya Rasulullah memberikan kita panduan mengenai tentang nazar. Kalau dalam surah Ali Imran menceritakan tentang nazar yang dilakukan oleh isteri Imran, maka dalam hadis Rasulullah memberikan panduan bagaimana bernazar supaya tidak dinazarkan perkara yang tidak kita miliki dan nazar yang membawa kepada maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan teruskan lagi perbincangan kita selepas daripada ini. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita sekali lagi dalam perbincangan tentang bernazar. Kita telah pun mendengar hadis yang dibacakan oleh Dr. Sanusi sebentar tadi mengenai bernazar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan pergi menelusuri kepada siapakah perawi yang telah meriwayatkan hadis yang dibacakan sebentar tadi, tidak lain dan tidak bukan iaitu Thabit bin Dhahhak. Tuan-tuan dan puan-puan mesti rasa macam pelik sikit dengar nama sahabat ni, sebab saya pun first time ni doktor. Saya pun first time dengar nama sahabat ni, Thabit bin Dhahhak. Mungkin doktor boleh terangkan siapakah dia, gerangan Thabit bin Dhahhak ni? Silakan. Baik tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita merujuk kepada beberapa kitab yang menulis tentang biografi sahabat, sebenarnya sahabat yang namanya Thabit bin Dhahhak ni tidak banyak juga diungkapkan mengenai tentang biografinya. Ada diungkapkan dalam kitab Usdul Ghabah Al-Imam Ibn Athir, ada juga diungkapkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Ma'rifatus Sahabah, tetapi tidak banyak sangat biografi yang disediakan buat beliau. Tapi kita ada sediakan beberapa poin bagi pengenalan buat tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah. Mari sama-sama kita perhatikan slide yang telah kita sediakan tentang sahabat yang namanya Thabit bin Dhahhak. Beliau adalah tokoh perawi kita pada hari ini, iaitu adalah Thabit bin Dhahhak bin Khalifah bin Tha'labah Al-Ansari. Beliau menyertai perang Badar bersama dengan Nabi SAW, perang Khandaq dan Bai'atul Ridwan. Tiga ini adalah tiga peristiwa episod yang sangat luar biasa sebenarnya. Dan beliau merupakan penunjuk jalan, dalil. Dalam bahasa Arab ni disebut sebagai dalil, penunjuk jalan ketika mana dalam perang Hamra Al-Asad. Hamra Al-Asad ni kalau tak silap saya berlaku selepas daripada perang Uhud. Jadi sahabat yang namanya Thabit bin Dhahhak ini, walaupun tidak banyak kisah mengenai tentang dia, tetapi dia terlibat dalam beberapa peristiwa penting di dalam zaman Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan perhatikan, mereka yang menyertai perang Badar, perang Khandaq dan Bai'atul Ridwan, ketiga-tiga ini adalah perang
besar Ustaz Usaini. Ya, ya. Kalau Ustaz Usaini dapati perang Badar ni maknanya tidak ada orang pergi melainkan orang yang betul-betul kukuh keimanan dia, kerana pada zaman tersebut inilah perang yang pertama berlaku dalam Islam, boleh dikategorikan sebagai perang yang pertama. Ramai yang sukar untuk pergi ke dalam perang tersebut melainkan beberapa sahabat yang utuh keimanan dia. Begitu juga dengan perang Khandaq, perang di mana satu-satunya peperangan Ustaz Usaini yang berlaku dalam Madinah. Maknanya tentera Ahzab tu telah berkumpul di sekeliling Madinah untuk menyelamatkan, untuk menyerang Madinah. Kalau tuan-tuan ada kesempatan untuk pergi ke Madinah, saya dulu kalau pergi buat umrah, saya sempat tengok di Masjid Khandaq ataupun Jami' Khandaq. Tuan-tuan boleh tengok, maknanya kita boleh diberikan peluang lah kalau boleh tengok telaga, maknanya parit tu kita boleh pergi tengok bagaimana strategi yang digali parit tu untuk mempertahankan Madinah ketika itu. Satu peristiwa yang menarik. Maknanya sahabat Sabit bin Dhahak ni menyertai perang yang agak besar juga bersama dengan betul. Nabi ya. 3 peristiwa yang disebutkan tu ketiga-tiga peristiwa yang penting, bahkan adalah dia penunjuk jalan buat Rasulullah dalam Hamraul Asad. Baik, kita masuk pada sesi perbincangan kita pada hari ini mengenai tentang nazar. Kalau dalam Al-Quran Allah Taala menceritakan kisah isteri kepada Imran yang bernazar agar kandungan dia tu menjadi orang, maknanya seakan-akan dia dah mempersiapkan diri dia. Aku bernazar wahai Allah Taala, mudah-mudahan kandungan aku ini akan menjadi seorang yang mengabdikan diri kepada Allah. Kalau boleh dia nak jadikan sedemikian begitu. Yang hadis yang kita pilih pula pada hari ini tuan-tuan adalah berkaitan tentang bagaimana panduan bernazar. Ada seorang lelaki datang jumpa Rasulullah, tanya tentang dia bernazar tentang satu perkara, kalau boleh dia tercapai satu perkara tu dia nak sembelih unta. Lalu Rasulullah perhatikan beberapa perkara. Pertamanya, perkara yang berkaitan dengan nazar ni tidak boleh melibatkan unsur maksiat. Rasulullah kata janganlah perkara tu ada perayaan jahiliah, janganlah ada unsur-unsur syirik ketika itu. Bahkan sekiranya dia perhatikan tidak ada unsur-unsur sedemikian, maka dibolehkan seseorang itu menunaikan nazarnya. Apakah itu nazar? Kita masuk pada perbincangan asas. Nazar ini dari aspek sudut istilahnya ataupun pengertiannya adalah iltizam qurbatan lam yatata'ayyan fi syara', iaitu dia mewajibkan ke atas dirinya sesuatu perbuatan kebaikan, qurbah iaitu mendekatkan diri kepada Allah yang tidak ditentukan oleh syarak. Syarak tak ada suruh pun kalau kau dapat anak kau kena buat kenduri, katakan macam tu. Tapi dia kata aku bernazarlah kalau aku dapat anak nanti aku nak sembelih sepatutnya kalau anak lelaki 2 ekor kambing, tapi dia nak buat lebih, dia bernazar untuk beri makan kepada orang miskin, maka tak jadi masalah. Mudah-mudahan Allah Taala mempermudahkan urusan ini. Yang pertama, dia mewajibkan ke atas dirinya perkara yang tidak disuruh ataupun diperintahkan oleh syarak. Syarat yang kedua juga seperti mana yang kita sebutkan dalam hadis dah tadi, iaitu hendaklah, maknanya nazar itu tidak berkaitan dengan perkara yang membawa kepada maksiat. Yang ni yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Taala, maka dia hendaklah melakukannya. Wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan maksiat kepada Allah Taala, maknanya dia bernazar sesuatu perkara yang dilihat bercanggah dengan syarak, maka dia tak boleh buat. Rasulullah kata fala ya'sihi, jangan dia lakukan sedemikian. Isu tentang perkara ni kita akan bincang. Macam-macam isu tentang nazar mungkin pada zaman moden ni. Tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas daripada ini dalam My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang hadis nazar. Baik, sebelum kita masuk perbincangan mengenai isu semasa berkaitan tentang nazar, seperti biasa hari ini kita ada satu segmen khas, iaitu segmen tentang viral tetapi tidak sahih. Kalau tuan-tuan masih lagi ingat, sebelum ni kita banyak cerita tentang kisah orang Yahudi, sikap orang Yahudi tentang Rasulullah. Tapi ada satu kisah yang viral di kalangan masyarakat tentang Rasulullah dan orang Yahudi. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan kisah ini yang disediakan dalam slide kita, iaitu kisah Rasulullah dan Yahudi buta, yang mana Rasulullah SAW dikatakan sering memberi makan kepada seorang Yahudi buta, sehinggalah bila Rasulullah wafat dikatakan tidak, orang Yahudi buta tu dapati tak ada orang beri makan dah kepada dia. Lalu sehinggalah ditanya kepada Saidina Abu Bakar, tanya kepada Aisyah,
Aisyah kata ada Rasulullah beri makan kepada seorang Yahudi buta, lalu Abu Bakar pun beri makan kepada Yahudi tersebut, dan Abu Bakar pun menjelaskan orang yang selama ni beri engkau makan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila mana diperhatikan, diteliti, ditanya kepada pihak jabatan ataupun mufti wilayah, pihak mufti wilayah mengatakan bahawa kisah ini pada hakikatnya tidak ada asal, iaitu tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah kerana dibimbangi kisah tersebut adalah kisah yang tidak benar yang disandarkan kepada Rasulullah. Yang ni yang kita boleh perhatikan dalam slide. Menurut pejabat mufti wilayah, kami tidak menjumpai asal ataupun sumber kisah ini, walaupun kisah ini sangat masyhur yang Rasulullah beri makan kepada seorang Yahudi buta. Untuk itu kita tidak dibenarkan untuk menyebarkan kepada orang lain kerana kisah ini tidak sabit, tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah. Bahkan menurut Muntada Al-Irsyad lil Fatwa Asy-Syariah, ianya adalah kisah ini adalah kisah yang dianggap ataupun barangkali kisah yang rekaan semata-mata. Jadi hati-hati tuan-tuan, puan-puan, kita bimbang, kita seronok untuk menyampaikan kasih sayang Rasulullah kepada masyarakat, kisah-kisah yang baik Rasulullah kepada masyarakat, tetapi kita hendaklah memastikan juga agar sumber-sumber ini adalah sumber-sumber yang boleh dipercayai. Baik, kita masuk kepada sedikit isu semasa. Masa tidak banyak sebenarnya ni tuan-tuan ya. Sedikit isu semasa. Ustaz Husaini perasan tadi isu nazar ni sebenarnya ada juga isu-isu semasa yang berkaitan tentang nazar. Apa isu semasa yang biasa kita berlaku? Dia isu semasa ni contohnya macam di kalangan masyarakat kita, contohlah kan, bernazar tetapi menyalahi syarak, menyalahi melangkaui pemikiran fitrah manusia itu sendiri. Contoh, kalau aku dapat anak, aku nak lari daripada Senawang sampai Tol Johor Bahru, contoh macam tu. Mana katanya itu orang kata nazar itu tidak memudaratkan, ya, dia memudaratkan, dan betul, dia berbahaya. Jadi di situ kata tidak bolehlah begitu kan. Saya ada pernah dengar ni, tapi ni aneh sikit dia bernazar perkara yang aneh-aneh ni, bila dia dapat sesuatu dia akan, maknanya dia tanggal pakaian ke, dia lari dengan keadaan yang memalukan diri dia sendiri. Itu pun ada juga. Tuan-tuan, puan-puan, sebenarnya yang ni bukan nazar. Kalau kita takrifkan nazar daripada awal seperti mana yang diungkapkan oleh mazhab Syafi'i tadi, nazar ni adalah qurbah, iaitu melakukan perkara ibadah. Maknanya kita bagi orang makan tak jadi masalah. Kita nazar kita dapat anak, nak buat kenduri tak jadi masalah. Kita nak bantu orang miskin tak jadi masalah. Yang herannya kadang-kadang ada dalam masyarakat ni, dia buat nazar yang pelik-pelik. Yang macam ustaz-ustaz ni tadi kata dia lagi tak berpakaian ke ataupun betul, yang pelik-pelik macam ni. Jangan macam tu tuan-tuan. Ini bukan yang dipandukan dalam syarak. Maknanya syarak tidak pernah menyebut tentang perkara ini. Yang ni yang kita kena hati-hati, dan inilah yang kita perlukan panduan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Mari sama-sama tuan-tuan, puan-puan, kita perhatikan pengajaran ataupun resolusi yang boleh kita amalkan selepas daripada ini. Resolusi yang pertama, kita hendaklah bernazar kerana ia dapat membantu seseorang mencapai hajat. Maknanya dia bernazar, berazam, berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan hasrat dia dengan dia melakukan ibadah. Yang kedua, bernazar hendaklah berdasarkan panduan syarak. Jangan pula kita bernazar perkara yang bukan-bukan tadi. Dan yang ketiganya, kita tidak menyebarkan kisah yang disandarkan kepada Rasulullah sehingga mendapat kepastian tentang kesahihannya. Yang ini berkaitan tentang isu viral ataupun hadis yang viral tetapi tidak sahih tadi. Baik, yang ini adalah resolusi yang kita boleh amalkan daripada pengajian kita mengenai hadis pada hari ini. Mari sama-sama tuan-tuan, seperti biasa di penghujung rancangan saya menyuruh kepada tuan-tuan agar sama-sama menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, tabung yang akan kita gunakan untuk memperkasa, merancakkan lagi program-program pengajian Al-Quran dan hadis kita. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan diberkati oleh Allah. Baik, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberkati pengajian kita, mendapatkan kita ilmu yang bermanfaat yang boleh kita amalkan di sisi keluarga kita nanti, insya-Allah. Saya persilakan Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, sama-sama kita tadah tangan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan kita kefahaman dalam beragama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada golongan orang yang mendapat petunjuk, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, tetapkanlah hati kami ini, ya Allah, dengan agamamu. Perteguhkanlah keimanan kami, ya Allah, agar kami dapat melaksanakan segala ibadah kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau pesongkan hati dan fikiran kami kepada benda yang boleh melanggar syarak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami hamba-Mu yang beriman, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib kami, menjadikan zikir ini basah di dalam lidah kami ini, ya Allah, untuk memuji kebesaran-Mu, ya Allah. Engkau Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.